Okey, jadi selamat pagi semua. Okey, jadi pagi ini kita akan masuk tajuk bab 4. Okey, pada tajuk yang lalu itu bab 3 sebelum cuti raya hari itu. Pada bab 3 anda telah belajar bagaimana Jepun telah menjajah negara kita. Okey, lepas itu Jepun kalah. Okey, mula-mula British menjajah, lepas tu Jepun datang, British berundur. Lepas tu Jepun kalah, British datang balik. Okey, British datang balik. Jadi apabila British datang balik selepas Jepun kalah, niat British untuk datang balik adalah untuk menjajah semula negara kita. Jadi kita akan lihat apakah langkah dan cara British untuk menjajah negara kita selepas pendudukan Jepun. Okey, kita akan lihat tajuk ini hari ini. Okey, bab 4, kalau anda ada buku teks. Okey, ini sinopsis dia di muka surat 92. Okey, British Military Administration ataupun BMA ataupun pentadbiran tentera British diisytiharkan di negara kita selepas tamatnya Perang Dunia Kedua ataupun selepas tamatnya pendudukan Jepun. Selepas itu British melaksanakan pentadbiran Malayan Union di tanah Melayu, tetapi pelaksanaan Malayan Union ini mendapat bantahan besar-besaran daripada penduduk tempatan, menyebabkan British menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Di Sarawak, Charles Wyner Brooke bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British, dan tindakan Charles Wyner Brooke mencetuskan reaksi menyokong dan menentang daripada penduduk tempatan. Majoriti penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada British. Tapi di Sabah berbeza kerana British mengambil alih Sabah daripada SBUB tanpa sebarang penentangan. Okey. Jadi fokus kita pada hari ini adalah British Military Army, BMA. Okey, kalau sempat kita masuk ke Malayan Union sedikit. Okey, kita mula dulu. Okey. Sekarang anda boleh tengok buku teks anda di muka surat 94. Okey, anda boleh gariskan isi yang penting yang telah saya gariskan. Lepas tu anda boleh salin balik dalam buku tulis anda. Okey. Jadi kita tengok BMA ataupun British Military Army. Okey, British Military Army, BMA. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu ia disebut sebagai pentadbiran tentera British. Okey, pentadbiran tentera British. Short form dia BMA. Okey, anda boleh ingat BMA. Okey. Jadi BMA ini adalah pentadbiran tentera British di negara kita, di tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah. Okey, dan BMA ini diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten. Itu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okey, yang menang Perang Dunia Kedua dengan mengalahkan Jepun. Okey. Jadi apa tugas BMA? Ini yang penting. Okey, saya akan gariskan di sini apa tugas BMA. Okey. Ya, sebelum tu apa tu BMA dia ni adalah pentadbiran tentera. Okey, pentadbiran tentera selepas Jepun kalah ataupun selepas Perang Dunia Kedua. Okey, apa tugas BMA? Okey. Apa tugas BMA? Ada dua tugas yang penting. Itu satu, mengembalikan kestabilan, mengembalikan kestabilan dan keamanan di tanah Melayu. Okey, selepas Perang Dunia Kedua ataupun pendudukan Jepun. Dua, memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pentadbiran British. Okey. Jadi kita tengok yang pertama dahulu. Jadi anda ingat yang garisan merah ini Okey, jadi kita tengok yang pertama dahulu. Apa tugas BMA yang pertama? Mengembalikan kestabilan dan keamanan
di tanah Melayu. Okey. Jadi apa cara yang digunakan oleh BMA untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan? Okey, satu, membubarkan pasukan MPAJA. Okey, pada 1 Disember 1945. Okey, membubarkan pasukan MPAJA. Okay. Jadi pada masa itu BMA mengarahkan MPAJA menyerahkan balik, mengembalikan semula senjata. Jadi senjata yang diberikan kepada MPAJA ini dikembalikan. Ini yang nombor 2. Tetapi BMA ini gagal. BMA ini dia gagal. Dia gagal mengumpulkan. Dia gagal mengumpulkan semula senjata tersebut. Gagal. Komunis MPAJ ini komunis. Dia tidak memulangkan semula senjata. Sebaliknya komunis PKM dia meneruskan darurat. Dia meneruskan pemberontakan bersenjatanya, yang menyebabkan darurat. Jadi BMA gagal mengumpulkan senjata. Selain itu BMA juga gagal membenteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. BMA gagal membenteras kegiatan jenayah, keganasan, sebab pada masa itu berlaku huru-hara, huru-hara yang dilakukan oleh siapa? Parti Komunis Malaya Bintang 3, MPAJA. Mereka buat keganasan, mereka keluar dari hutan, mereka membunuh ramai orang yang disyaki bekerja sama dengan tentera Jepun dahulu. Jadi keganasan berlaku lah. Kongsi gelap, gagal membenteras kongsi gelap, gagal membenteras masalah ketegangan kaum. Pada masa itu berlaku ketegangan kaum khasnya di antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Ekoran daripada keganasan Parti Komunis Malaya ataupun Bintang 3. Jadi ini adalah kegagalan MPAJA 1, 2, 3 ini. Ini yang 3, ini nombor 3. Ini adalah kegagalan BMA kegagalan BMA dalam mengembalikan kestabilan dan keamanan. Lepas itu kita tengok yang kedua. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua adalah ini. Memulihkan kepercayaan rakyat. Tujuan BMA yang kedua adalah untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Pada masa itu rakyat berasa sengsara. Sebab terutamanya semasa pemerintahan Jepun. Mengapa rakyat sengsara semasa pemerintahan Jepun? Apa kesukaran dia? Kita tengok. Satu, bekalan makanan. Ubat-ubatan sukar didapati. Bekalan makanan sukar didapati, ubat-ubatan pun susah. Harga pun tinggi, harga melambung tinggi, berlaku inflasi. Lagi satu, wabak penyakit merebak. Macam sekarang COVID-19. Ini wabak penyakit merebak. Penyakit apa? Penyakit beriberi. Sebab berlakunya kekurangan zat makanan. Sebab bekalan makanan susah diperolehi. Jadi kebuluran. Jadi munculnya penyakit beriberi. Wabak penyakit. Kebuluran lah. Kebuluran berlaku. Kebuluran maksudnya kekurangan makanan. Jadi pada masa itu rakyat mereka tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Even selepas Perang Dunia Kedua, selepas Jepun kalah, rakyat masih tidak mempunyai wang untuk membeli makanan.
Dan berlaku juga kegiatan apa? Menyorok barang. Okey, menyorok barang. Amalan rasuah. Peras ugut juga berlaku. Pasaran gelap juga berlaku. Okey, pasaran gelap akibat penyeludupan, kegiatan penyeludupan. Dan masalah-masalah ini ya gagal dipenteras oleh BMA. BMA gagal mempenteras masalah-masalah ini. Okey. Kekurangan makanan, kekurangan ubat-ubatan harga tinggi, wabak penyakit, okey. Rakyat miskin tidak memiliki wang untuk membeli makanan, okey. Kebuluran berlaku, kegiatan menyuruh barangan, okey, pasang gelap, peras ugut, rasuah, okey. Jadi BMA gagal. Jadi rakyat dia dah hidup sengsara semasa Jepun. Dan berharap dapat diselamatkan oleh BMA, tetapi BMA gagal. Gagal melakukannya. Pada masa itu, semasa BMA mengambil alih pentadbiran tanah Melayu, BMA cuba mengembalikan. BMA pada masa itu, dia cuba mengembalikan kepercayaan rakyat. BMA agar menyokong kepulangan British di negara kita. Dan pada masa itu BMA juga berusaha memulihkan infrastruktur yang rosak akibat daripada peperangan. Pada masa itu jalan raya rosak, tanaman dirosakkan, kawasan pelumbungan juga dirosakkan. Akibat daripada Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita lihat satu soalan di sini ya, matlamat BMA ialah mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat selepas perang. Sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh BMA ini berjaya mencapai matlamatnya? Jadi untuk menjawab soalan ini, para pelajar mungkin boleh tulis tujuan BMA datang, apa langkah yang BMA ambil ini, apakah langkah yang diambil oleh BMA dan kegagalan dia. Contohnya dalam mengembalikan kestabilan dan keamanan. Apa yang dilakukan oleh BMA? BMA membubarkan MPAJA. Meminta MPAJA, tentera MPAJA mengembalikan senjata. Ini yang dilakukan oleh BMA dalam mengembalikan kestabilan, tetapi gagal. Tidak semua senjata dipulangkan. Gagal. Jadi pada masa itu apa yang berlaku? BMA juga gagal membenteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Ini kegagalan. Ini dari segi mengembalikan kestabilan. Kalau memulihkan kepercayaan rakyat, agar menerima kedatangan British. Jadi apakah usaha BMA? BMA cuba memulihkan kepercayaan rakyat. BMA cuba memulihkan kerosakan infrastruktur selepas peperangan. Tetapi gagal juga. Mengapa gagal? Sebab BMA gagal menyelesaikan masalah kesengsaraan rakyat. Rakyat tiada ada wang untuk membeli makanan. Muncul kegiatan menyuruh barang, amalan rasuah, peras ugut, pasaran gelap. Wabak penyakit masih ada. Jadi BMA gagal menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau anda boleh tengok jadual ini ya. Jadual ini menunjukkan kenaikan harga barang kenaikan harga barang. Selepas Perang Dunia Kedua, tengok beras Julai 1945, Perang Dunia Kedua RM8.20, naik terus ke RM36. Selepas perang naik ke RM75.
Jadi naik banyak gula RM18 ke RM72, naik ke RM120. Jadi barangan sangat mahal, penduduk menghadapi masalah kewangan. Okey. Jadi British mengharapkan dia dapat memulihkan kepercayaan rakyat. Okay. British dia berusaha memulihkan infrastruktur seperti memulihkan ladang getah, lombong biji timah serta memperbaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang dimusnahkan oleh Jepun. Okey. Jadi BMA dia cuba apa? Dia cuba memulihkan, memulihkan ladang getah, lombong biji timah dan membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang disediakan oleh Jepun. Tetapi BMA menghadapi kesukaran. Untuk apa? Untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi yang menyebabkan sosial ekonomi susah dipulihkan. BMA menghadapi kesukaran untuk membawa masuk jentera tersebut. Okey, jentera tersebut. Okey, satu, masalah kewangan. Dua, infrastruktur pun rosak. Okey, susah nak bawa masuk. Jadi rakyat berasa hampa. Walaupun BMA dia cuba memulihkan kekacauan, cuba memulihkan infrastruktur, tapi rakyat berasa hampa kerana ketidakupayaan BMA menangani masalah yang dihadapi oleh mereka. Okey, jadi untuk soalan yang ditanya tadi, untuk soalan ini, yang ditanya tadi, okey. Jadi apa yang anda boleh tulis adalah anda boleh tulis apakah langkah yang diambil oleh BMA, dan apa kegagalan dia. Apa kegagalan dia. Mengembalikan kestabilan, apa langkah dia. Dan kegagalan dia. Memulihkan kepercayaan rakyat, apa langkah dia, kegagalan dia. Boleh? Ini semua adalah kegagalan dia. Kegagalan dia. Jadi jawapan anda macam mana? Jawapan anda tulis ini. Jawapan anda boleh tulis ini. Ini. Lepas tu mungkin ini boleh buat perenggan pertama. Lepas tu perenggan yang kedua mungkin anda boleh bubuh yang ini. Saya kerjakan sedikit. Ini. Sekejap. Kerjakan lagi. Ini. Tadi yang atas ini. Lepas tu sambung dengan ini. Lepas tu anda sambung dengan ini. Jadi jawapan ini anda gabung untuk jawab soalan yang ini. Untuk jawab soalan yang saya tunjukkan tadi. Boleh? Jadi sekarang kita buat satu soalan subjektif. Kita tengok subjektif, tengok objektif. Anda cuba tengok ini. Anda beritahu saya apa jawapan dia. Soalan 1 tentang BMA ya. Apakah tugas BMA di Tanah Melayu? Apa tugas BMA di Tanah Melayu? 1. Mewujudkan keamanan. 2. Menjimatkan perbelanjaan. 3. Memulihkan kepercayaan rakyat. 4. Mengembalikan kestabilan negara. Apa jawapan dia? Kita dah ada jawapan. Ramai yang pilih D di sini. Gabriel D, JC pilih D, Amber pilih D, Link Shooting pilih D. D ni 3 dengan 4. Betul. Jawapan dia adalah ini. D. 3-4. Jawapan dia adalah donkey. Tania pelajar. Tania. Mengembalikan kestabilan, memulihkan kepercayaan rakyat. Bagus jawapan pelajar.
Okey, kita tengok soalan yang seterusnya tentang BMA. Okey. Apakah usaha BMA untuk menarik kepercayaan rakyat kepada mereka? A. Menghapuskan cukai. B. Menarik pelabur asing. C. Membaiki infrastruktur. D. Memberi latihan kepimpinan. Okey, apa jawapan dia? Jawab sekarang. Okey, C. Okey, ramai yang bagi C. Shooting bagi C. Ia bagi C. Okey. Okey, belajar lain macam mana? Adakah C juga? Okey, ya betul. Jawapan adalah C. Membaiki infrastruktur. Okey, memperbaiki infrastruktur. Okey, jawapan dia C ya. Okey, membaiki infrastruktur. Okey, contohnya infrastruktur yang macam mana? Okey, anda tengok di sini. Okey, muka surat 95. Infrastruktur apa dia? Okey, ladang getah, lombong mijit timah, membaiki prasarana, kemudahan kesihatan. Jadi ini adalah infrastruktur yang cuba dibaiki oleh BMA tetapi gagal. Mengapa gagal? Sebab kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Okey, 3. Apakah kesan kegagalan BMA melaksanakan tugasnya terhadap penduduk tempatan? Okey, apakah kesan kegagalan BMA melaksanakan tugasnya terhadap penduduk tempatan? A. Waspada pada kuasa asing. B. Menyerah nasib kepada takdir. C. Menyerah nasib kepada penjajah. D. Mengharapkan bantuan kuasa lain. Okey, apa jawapan dia? Senang saja soalan ini. Okey, nombor 3, apa jawapan dia? Okey, tulis jawapan. Okey, apakah kesan kegagalan PMA? Okey, ada dalam buku teks ini anda boleh rujuk di mana? Ini anda boleh okey, Lee Shooting kata D mengharapkan bantuan kuasa lain. Okey, tak berapa tepat sangat. Gabriel kata C menyerahkan nasib kepada penjajah pun tak berapa tepat. Eugene Law kata A waspada kuasa asing. Liza kata B menyerah nasib kepada takdir. Macam ni. Jadi jawapan ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. JC kata A. Okey, mana satu yang betul? Cuba kita lihat. Okey, anda tengok buku teks di sini. Okey, anda tengok muka surat yang ini. Anda tengok muka. Okey, laptop saya jam. Okey, hand lagi ya. Okey, ini laptop. Okey. Okey. Sekejap Ada masalah sikit dengan laptop saya. Asyik jam ini. Okey. Anda boleh lihat di muka surat 95 di sini. Okey. Anda lihat di sini apa kesan dia? Kesan dia adalah ini. Okey, anda tengok kegagalan pentadbiran BMA ni, British ni memberikan kesedaran kepada kita supaya sentiasa bersikap waspada. Okey. Sentiasa bersikap waspada. Okey, sekejap hang balik. Hang. Okey. Kegagalan pentadbiran British memberi kesedaran kepada kita supaya sentiasa bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Okey, ini jawapan dia adalah di sini. Okey. Waspada dan tidak mudah percaya kepada kuasa asing. Jadi apa jawapan dia? A, B, C, D. Apa jawapan dia? Okey, jawapan Jesse dengan jawapan Eugene betul. Okey. Jawapan dia A. Semua tukar ke A. Okey, waspada pada dengan kuasa asing. Okey. Jadi ini iktibar dia. Kalau soalan tanya pasal iktibar kegagalan BMA. Apa iktibar dia? Waspada dengan kuasa asing. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Okey.
Okey, jadi tadi saya sudah tunjukkan jadual ini kan tentang kenaikan harga barang kan. Peningkatan harga dari bulan Disember 1941 sehingga bulan Ogos 1945. Okey, kenaikan harga barang kan. Okey, jadi mengapakah keadaan ini berlaku? A. Bencana alam. B. Sekatan ekonomi. C. Masalah pengangguran. D. Kegiatan pasaran gelap. Okey, apa jawapan ini? Mengapa berlaku masalah ini? Okey, mengapa berlaku masalah ini? Sekejap, kecilkan sedikit. Ya, shake hang hari ini. Okey, apa masalah dia? Anda cuba tengok jadual ini. Jadual ini kalau jadual ini sama dengan jadual ini. Mengapa berlaku masalah ini? Kenaikan harga barang. Mengapa? Okey, boleh anda bagi jawapan? Okey, Jesse kata B, Amber kata B. Okey. Gabriel kata P, Liza kata B. Okey. B sekatan ekonomi salah. Anda cuba tengok jadual ini baik-baik sekali lagi. D. Jesse tukar jawapan ke D. Okey. Eugene Law pun kata D. Sekali lagi JC dengan Eugene betul. Okey. Jawapan dia adalah D. Pasaran gelap. Okey, jom kita lihat ini balik. Okey, mengapa jawapan dia D? Mengapa pasaran gelap? Anda lihat buku teks balik di muka surat 95. Anda tengok jadual ini. Cuba anda tengok ini. Inflasi dan kegiatan pasar gelap. Inflasi ni maksudnya maksudnya kekurangan wang di pasaran tetapi harga barang naik mendadak. Okey, inflasi. Okey, kegiatan pasar gelap. Pasal tu berlaku kenaikan harga barang. Okey. Jadi jawapan dia adalah donkey. Okey. Betul Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, 5. Mengapakah rakyat berasa hampa terhadap BMA ini? Mengapa rakyat berasa hampa terhadap BMA ini? A. Terlalu lambat dalam memulihkan sosial ekonomi di tanah Melayu. B. Tidak upaya memulihkan dan menangani masalah di tanah Melayu. C. Gagal membawa masuk jentera ala ganti dan jentera ke tanah Melayu. D. Mengabaikan pemulihan sosial ekonomi dan keamanan tanah Melayu. Okey, apa jawapan dia? Okey, ramai yang pilih B di sini. Gabriel, Eugene, JC, Lee Shooting, Tan Jin Tao. Okey, pilih B, banyak yang pilih B. Mengapa rakyat berasa hampa? Okey, kita lihat di sini. Mengapa rakyat berasa hampa? Sini. Okey, anda tengok di sini. Mengapa rakyat berasa hampa? Okey, jawapan dia di sini. Okey, jawapan dia di sini. Okey, anda tengok. Kerana ketidakupayaan BMA menangani masalah yang dihadapi oleh mereka. Okey, jawapan dia B. Okey, bagus. Okey, anda merujuk kepada buku teks. Okey, bagus jawapan pelajar. Okey, B jawapan dia. Okey, jadi kita tengok soalan structure pula sekarang. Okey, soalan structure. Okey, apakah tugas yang dilakukan oleh British Military Army apabila mereka mula mentadbir tanah Melayu? 2 markah. Okey, boleh anda beritahu saya apa jawapan dia? 2 markah, 2 markah, 2 isi. Okey, tolong tulis jawapan dalam ruangan chat. Apakah tugas yang dilakukan oleh BMA apabila mereka mula mentadbir tanah Melayu? Apa tugas mereka? 2 tugas mereka. Okey. Okey, jawab dalam ayat penuh. Okey, anda boleh mula menjawab sekarang. Apakah tugas yang dilakukan oleh BMA apabila mereka mula mentadbir tanah Melayu? 2 tugas utama mereka. Okey, boleh rujuk buku teks.
dan berikan saya jawapan dia. Okey, Liza bagi jawapan. Okey. Kita tengok jawapan Liza. Okey, ini jawapan Liza. Oh, sorry. Hang lagi. Okey. Okey, jawapan Liza. Okey, tugas yang dilakukan oleh BMA ialah mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, betul. Jawapan Liza, 2 markah. Okey, mengembalikan kestabilan 1 markah. Okey, memulihkan kepercayaan rakyat 1 markah. Okey, jadi jawapan dia 2 markah. Eugene pun sama, mengembalikan kestabilan dan keamanan serta memulihkan kepercayaan rakyat. Gabriel pun sama, mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, jadi jawapan Liza, Eugene dengan Gabriel betul. Okey, lengkap. Okey, bagus. Okey, kita tengok yang kedua pula sekarang. Okey, nyatakan masalah yang dihadapi oleh rakyat tanah Melayu di bawah pemerintahan tentera Jepun. 2 markah. Okey, jadi anda nyatakan 2 masalah yang dihadapi oleh rakyat semasa pemerintahan tentera Jepun. Okey, tulis dalam ayat yang lengkap. Apakah masalah, apakah penderitaan, apakah kesukaran rakyat semasa pemerintahan tentera Jepun? Okey, tulis. Anda boleh mula ayat dengan ini ya. Okey, sekejap. Ya, komputer saya tengah hang lagi. Okey, jadi masalah yang dihadapi oleh rakyat semasa pemerintahan Jepun ialah apa? Okey, tulis. Okey, JC bagi jawapan. Okey, Liza pun bagi jawapan. Kita tengok apa jawapan mereka. Okey. Sekejap. Okey, jawapan JC dengan Liza kita tengok. Okey, apa jawapan JC dan Liza? Okey, masalah yang dihadapi oleh rakyat adalah bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Okey, betul. Bekalan makanan sukar didapati, ubat-ubatan sukar didapati. Okey, Liza ditulis. Okey, bekalan makanan dan minuman serta penularan penyakit beri-beri. Okey, betul. Okey, wabak penyakit. Okey, bagus. 2 markah. Okey, Gabriel pun bagi jawapan juga. Okey, kita tengok apa jawapan Gabriel. Okey, okey, jawapan Gabriel. Sekejap. Okey, Gabriel Wong bagi jawapan. Okey, masalah yang dihadapi oleh rakyat di tanah Melayu termasuklah masalah kekurangan makanan akibat daripada merebaknya wabak penyakit beri-beri akibat kekurangan zat makanan. Okey, tapi ini kekurangan makanan saja, 1 markah. Okey, dia sepatutnya kekurangan makanan serta kekurangan makanan, penularan wabak penyakit. Okey, serta bahan makanan sukar didapati. Okey, jadi jawapan betul lah. Okey, jadi terima kasih Gabriel, Liza dengan Jeng C. Okey. Jadi sekarang kita tengok C pula. Okey, jelaskan tindakan yang telah dilakukan oleh BMA untuk memulihkan kepercayaan rakyat di tanah Melayu. Okey, jelaskan tindakan ataupun langkah yang dilakukan oleh BMA untuk memulihkan kepercayaan rakyat di tanah Melayu. 3 markah. Okey, jadi apa BMA buat untuk memulihkan kepercayaan rakyat? Okey, jadi anda tengok keyword di sini baik-baik. Keyword. Okey, apa keyword dia? Memulihkan kepercayaan rakyat. Tindakan atau langkah memulihkan kepercayaan. Ingat ada 2, satu apa? Memulihkan kestabilan, satu lagi memulihkan kepercayaan. Ini memulihkan kepercayaan. Okey, apa jawapan dia? 3 markah.
Okey, memperbaiki prasarana. Okey, JC kata memperbaiki prasarana. Okey, ada infrastruktur. Okey, bagus. Okey, pelajar lain. Ini baru satu markah. Okey, ini 3 markah dah sebenarnya. Okey, selain daripada prasarana, apa lagi? Okey. Okey, JC dia bagi, dia sambung. Memulihkan ladang getah dan lombong biji timah. Okey, bagus. Okey. Jawapan JC. Okey, kita tengok jawapan Lihia. BMA memulihkan ladang getah, okey, serta kemudahan kesihatan. Okey, bagus. Okay. Kita tengok jawapan Lihia. Okey, BMA memulihkan ladang getah dan kemudahan kesihatan. Okey, bagus. Okey, jadi 3 markah. Okey, memperbaiki prasarana, 1 markah, memulihkan ladang getah, 1 markah, lombong biji timah, 1 markah, okey, kemudahan kesihatan, 1 markah. Okey, bagus jawapan pelajar. Okey. Kita tengok soalan kebat, satu soalan kebat di sini ya. Okey, ini. Sekiranya anda merupakan pegawai yang terlibat dalam BMA, anda ni pegawai BMA, apakah perkara yang anda utamakan dalam membangunkan semula negara ini? Soalan kebat. Kalau anda adalah pegawai BMA, apakah yang anda buat, yang anda utamakan dalam membangunkan negara ini? Okey, JC dengan Liza. Okey, kita tengok apa jawapan mereka. Memastikan bekalan makanan bercukupi, betul. Ekonomi negara agak tergantung. Okey, boleh Liza terangkan? Okey, kestabilan politik. Okey, ekonomi negara, kestabilan politik. Okey, Liza mungkin boleh tulis apa? Okey, memulihkan ekonomi negara, memastikan politik menjadi stabil. Betul. Okey. Okey, kita tengok Eugene, Lihia dengan Gabriel pula. Okey, apa jawapan mereka? Okey, semua markah penuh. Okey. Okey, Eugene kata mengutamakan kebajikan rakyat. Okey, betul. Lihia menyelesaikan kegiatan pasaran gelap. Okey, pasaran gelap, bukan pasaran yang gelap. Okey, memulihkan keperluan dan kepercayaan rakyat. Okey, betul lah. Okey, jadi 3 markah. Okey, 1. Okey, yang lain 2. Penyelesaian masa gelap 3. Okey, pemulihan kepercayaan rakyat. Okey. Memulihkan ekonomi negara dan kestabilan politik. Okey. Okay, betul. Okey, Lee Shooting memastikan bekalan ubat-ubatan mencukupi. Okey, betul. Okey, ini dari segi kesihatan. Okey, bagus. Betul. Okey, betul. Okey, jadi kita dapat 3 markah. Okey, markah maksimum. Okey, bagus. Terima kasih pelajar kerana menjawab dengan betul. Okey, tahniah pelajar. Tahniah kepada semua pelajar. Okey. Jadi kita ada masa 15 minit lagi. Okey, kita ada sedikit. Kita masuk Malayan Union sekejap. Oh. Okey, kita masuk Malayan Union sekejap. Okey, ini tentang BMA ya. Okey, sekejap. Oh, hang balik. Okey, ini komputer saya asyik hang. Okey. Okay, anda tengok di sini. Okey, jadi selepas BMA ya. Jadi gagal lah selepas BMA. Okey, BMA ni bila tau? Dia punya lingkungan tahun adalah 12 September 1945. Okey, 12 September 1945. Okey. Lepas itu digantikan dengan Malayan Union 1 April 1946. Okey, jadi Malayan Union ini menggantikan BMA. Okey, BMA. Jadi British mengharapkan Malayan Union ini akan melicingkan
sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Jadi anda lihat di sini, ini adalah tujuan Malayan Union. Mengapa Malayan Union ditubuhkan? Ini adalah ini adalah tujuan Malayan Union ditubuhkan. Tujuan dia. Tujuan Malayan Union. Diadakan untuk menggantikan BMA. Untuk melicinkan pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan, mengekalkan orang asing yang sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Mengekalkan orang asing di sini maksudnya mengekalkan orang India dengan orang Cina yang pada masa itu dibawa masuk untuk kegiatan ekonomi getah dengan biji timah. Jadi ini adalah tujuan Malayan Union. Kita tengok satu jawapan di sini ya. Anda tengok di sini ya. Sekejap. Tujuan Malayan Union. Ini. Anda lihat jawapan ini ya. Mengapakah British mencadangkan penubuhan Malayan Union? Satu, melicitkan sistem pentadbiran. Satu maka, meningkatkan pelaburan ekonomi. Satu maka, kukuhkan pertahanan. Satu maka, mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Satu maka, mengambil alih pemerintahan. Satu maka, diambil alih daripada BMA ya. Menumbuhkan sebuah pentadbiran berpusat, itu kesatuan. Satu maka, membentuk tanah Melayu sebagai tanah jajahan. Satu maka. Jadi ini adalah tujuan mengapa British mencadangkan Malayan Union ditubuhkan. Kita ada 7 isi di sini. Anda boleh lihat rakaman ini semula. Jadi ini adalah tujuan dia. Jadi sekarang kita tengok kita tengok ini ya. Kita balik semula ke sini. Kita tengok proses pembentukan Malayan Union ini. Balik. Komputer saya balik ya. Jadi apakah latar belakang Malayan Union ini ya? Apakah latar belakang dia? Jadi kita tengok di sini muka surat 96. Sebenarnya untuk 96 ini anda tumpukan perhatian kepada carta alih ini. Carta alih ini ya. Apa yang disebut di sini sebenarnya telah disimpulkan dalam carta alih ini. Proses pembentukan Malayan Union. Jadi pada masa itu unit perancangan tanah Melayu dibentuk di London. Pada tahun 1943. Jadi unit perancangan tanah ini diketuai oleh Major General Ralph Horn. Dia diketuai oleh siapa? Major General Ralph Horn. Jadi unit ini adalah untuk merancang satu bentuk pentadbiran baru untuk menggantikan BMA. Jadi bentuk pentadbiran itu adalah Malayan Union. Jadi Malayan Union ini lepas itu dibentangkan di Parlimen. Ia dibentangkan di Parlimen. Siapa yang membentangkan dia? Setiausaha Tanah Jajahan British, itu George Henry Hall. Jadi George Henry Hall, George Henry Hall
ataupun setiausaha tanah jajahan. Setiausaha tanah jajahan British membentangkan rancangan Malaysian Union ini di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Jadi semasa ia dibentangkan Persatuan Pelajar Melayu Persatuan Pelajar Melayu serta Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum. Memorandum ni menghantar maksudnya cadangan. Jadi Persatuan Pelajar Melayu menghantar memorandum meminta supaya hak kewarganegaraan di tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Jus soli ni maksudnya kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Jadi Persatuan Pelajar Melayu menghantar memorandum ini agar kewarganegaraan tidak diberikan mengikut jus soli. Manakala Tang Cheng Lock pula menghantar memorandum tentang masa depan tanah Melayu. Jadi memorandum telah dihantar semasa telah dihantar kepada British. Jadi selepas itu kertas putih rancangan Malaysian Union telah disiarkan dalam Warta Kerajaan. Telah disiarkan dalam Warta Kerajaan dan dikenali sebagai kertas putih 6274. 6274. Jadi selepas dibentangkan, ia telah disiarkan di Warta Kerajaan. Di satu kertas putih 6274. Dan lepas itu Malaysian Union diisytiharkan pada 1 April 1946. Jadi dalam kertas putih itu apa dinyatakan? Kertas putih ini macam satu buku tau. Di situ dinyatakan ditulis tentang kandungan Malaysian Union. Jadi dalam kertas putih tersebut British akan ambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat kesatuan di bawah jajahan British. Jadi dalam kertas putih itu menunjukkan tanah Melayu akan dijajah oleh British. Dan Malaysian Union itu dilaksanakan pada 1 April 1946. Boleh? Jadi berikut ini, jadi di sini menunjukkan kandungan Malaysian Union. Seperti konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja Melayu, syarat kewarganegaraan, agama Islam. Jadi kesemua ini ditulis dalam kertas putih. Yang akan dilaksanakan pada 1 April 1946 sebagai Malaysian Union. Jadi apakah ciri-ciri Malaysian Union ini? Jadi apakah ciri-ciri Malaysian Union ini? Anda boleh lihat di muka surat 197. Apakah ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia anda lihat di sini saja. Malaysian Union ini adalah satu kesatuan. Malaysian Union ini adalah satu kesatuan. Dia ni satu kesatuan di mana ia terdiri daripada negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu, negeri-negeri Selat kecuali Singapura disatukan sebagai satu unit pentadbiran. Singapura dikecualikan sebab Singapura ini dijadikan sebagai pelabuhan bebas oleh British. Dia dijadikan sebagai pangkalan pelabuhan oleh British. Diasingkan daripada Malaysian Union. Malaysia ini adalah satu kesatuan di mana ada satu kerajaan pusat yang kuat yang akan mentadbir tanah Melayu. Jadi Malaysia Union ini akan diketuai oleh apa? Anda akan diketuai oleh seorang ketua pentadbir yang dipanggil sebagai governor. Governor. Dan governor ini akan dibantu oleh majlis eksekutif dan majlis perundangan. Lagi satu, apa lagi?
Okey, dari segi kedudukan dari segi kedudukan raja-raja Melayu macam mana? Sultan menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan tentang soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey, kalau anda lihat di sini, Sultan hanya bincang tentang Islam dengan adat istiadat Melayu. Maksudnya kuasa Sultan telah dikurangkan. Okey, maksudnya apa? Maksudnya apa maksud dia? Maksud dia, okey, kuasa Sultan telah dikurangkan ataupun telah dihakis. Okey, dan lepas tu tentang kewarganegaraan. Okey. Dalam kewarganegaraan, okey, kewarganegaraan ini adalah tentang apa? Adalah tentang berdasarkan prinsip jus soli. Apa maksud jus soli tadi? Kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Jadi anda lahir saja di tanah Melayu semasa Melayu Union, anda adalah warga negara. Okay? Jadi seluruh rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Okay? Jadi mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan ke atas serta tinggal, bermastautin ini maksudnya tinggal selama 10 tahun hingga 15 tahun akan diberikan kewarganegaraan. Okay? Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun dan ibu bapanya merupakan warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Maksudnya dalam Malaysia ini kewarganegaraan diberikan secara longgar. Okey, kewarganegaraan diberikan secara longgar. Jadi ini yang ditentang oleh orang Melayu pada masa itu sebab ia menggugat kedudukan orang Melayu, menggugat kedudukan status quo, okey, serta keistimewaan orang Melayu. Okey. Jadi ini apa? Menggugat kedudukan. Okey, status quo dan menggugat kedudukan lah sedang. Okey. Serta keistimewaan orang Melayu. Okey. Sebagai penduduk asal di tanah Melayu pada masa itu. Jadi mengapakah orang Melayu membantah? Okey, anda lihat selang di sini ya. Mengapakah orang Melayu pada masa itu membantah Malayan Union? Sebab satu, kuasa Sultan telah terhakis. Dua, mereka membantah kewarganegaraan secara jus soli yang akan menyebabkan yang akan menggugat kedudukan dan keistimewaan mereka. Okey, di tanah Melayu. Selain itu, tanah Melayu juga akan dijajah oleh British. British ini tetap adalah penjajah. Jadi mereka menentang. Okey. Jadi itu sahaja tentang Malayan Union hari ini ya. Okey. Untuk tajuk yang British mendapatkan tanda tangan Sultan ini, okey, kita akan bincang pada pelajaran yang akan datang Okey. Jadi kita hari ini kita bincang sehingga ciri-ciri. Okey. Jadi itu sahaja hari ini. Jadi sebelum anda meninggalkan kelas, sebab jam sudah menunjukkan 11.50, okey, anda diminta mengisi link kehadiran. Okey, anda diminta mengisi link kehadiran yang akan saya paparkan sekarang pada ruangan chat Okey, anda isi dan lepas itu anda boleh tinggalkan Google Meet ini. Okey, Gabriel tanya apa itu bermastautin? Bermastautin maksudnya tinggal, okey? Tinggal. Okey, tinggal di sesuatu kawasan bermastautin. Okey. Jadi para pelajar, anda tolong isi link kehadiran, pilih satu link dan isi sebelum anda meninggalkan kelas ini. Kita menyertai kelas mata pelajaran lain selepas ini. Okey. Jadi terima kasih pelajar atas kerjasama anda. Okey, kita jumpa lagi. Okey.